maka carilah tempat untuk kita berwasiat. Lepas tu ada pula orang berkempen 60 bilion harta umat Islam tergantung tak diselesaikan kerana tak ada wasiat. Jadi kena buat wasiat. Banyak lagi yang harus nak petik kempen ataupun perkataan-perkataan yang menyebabkan orang memang kena buat wasiat. Tetapi kebanyakan daripada kata-kata tersebut, kempen-kempen tersebut, daripada orang yang tahu atau orang yang tak tahu, orang yang bertujuan untuk bisnes. Ada tu tujuan dia nak bisnes, sebab dia cakap macam tu, sebab dia mewakili syarikat-syarikat, trustees dan sebagainya. Jadi kalau dapat orang dapat duit, kebanyakan adalah misread, salah info saja nak, ataupun kita katakan misread ni maknanya senang menyesatkan, menjadikan orang tak faham betul-betul. Ya? Jadi pakai carilah nak buat wasiat. Okey. Jadi benar ke kalau seorang tu mati, dia tak tinggal wasiat, anak akan bergaduh? Boleh jadi, tapi boleh jadi juga tidak. Ataupun dengan wasiat boleh jadi bergaduh. Sebab wasiat ni ada peraturan-peraturannya. Antara peraturan wasiat itu ialah la wasiyatan lil waris. Wasiat tak boleh bagi pada waris. Tak boleh. Melainkan dah semua nak, ayah nak macam tu, tak apalah, kita ikutlah, boleh lah. Tapi berapa ramai yang bersifat begitu? Ramainya kalau boleh dapat, dia nak dapat banyak. Dan banyak juga surau, masjid yang dibina di atas tanah yang bapak wasiatkan supaya akhirnya dituntut semula oleh anak-anak. So memang misread kalau kita kata kalau buat wasiat, kalau tak buat wasiat gaduh. Bukan sebab wasiat, atau bukan sebab ada atau tak ada wasiat gaduh. Yang gaduh tu sifat tamak, sifat nak kepada harta. Dan nak pada harta ni, orang kaya pun nak kaya lagi, apatah lagi orang tak kaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. La taziru waziratan wizra ukhra. Sebenarnya seseorang itu tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Tak akan tanggung. Yang gaduh anak apa pasal bapak nak kena seksa pula. Bapak dah mati. Ya? Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu. Mati anak Adam, terputus amal. Amal baik, amal jahat putus belaka. Dah kalau putus macam mana orang hak hidup boleh sakit ke orang mati? Tak, salah. Bergaduhlah hang berkapok berapa, bapak tak tanggung. Melainkan bapak itu cuai dari segi pendidikan. Tak ajar betul-betul, tak didik betul-betul. Bahkan bapak lah yang menjadi punca gaduh, yang duk bagi cara tak adil. Itu jadi, tapi itu akad. In fact, secara
Yang realitinya kebanyakan harta yang tergantung yang disebut 60 bilion tu ialah sebab lambat diuruskan, bukan sebab wasiat tak wasiat. Ia mati, ia tak buat, dia buat tak tahu je. Mungkin banyak stigma di antaranya, ish, kubur merah lagi, buat apa susah nak bagi. Betul tak? Mak hidup lagi, buat apa nak bagi? Walaupun ayah mati, mak hidup lagi, biarlah mak jaga. Lepas tu mati. Sampaikan harta itu jadi berlapis-lapis. Berlapis. Harta tanah seekar, 300 orang waris. Nak selesaikan, buat sendiri tak boleh, cari peguam nak 10,000. Tanah seekar bagi 300 orang, dapat 3,000 seorang. Peguam 10,000. Banyak peguam daripada aku, tak payah buat lah. Itu jadi tergantung. Tidak tahu macam mana nak menguruskan, itu jadi tergantung. Bukan sebab wasiat tak wasiat. Kau kata wasiat ni sebab dia nak jual wasiat. Dulu ada borang wasiat dan sebagainya, syarikat wasiat, wasiat shop dan sebagainya lah. Saya tak nak kata kepada syarikat tu, biasalah dia mungkin niat dia nak memudahkan, tapi tak mudah sebenarnya. Dalam undang-undang negara kita, kalau mati, harta yang kurang daripada 2 juta ringgit bercampur antara duit dan hartanah dibawa kepada JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Apabila mati, senaraikan harta, senaraikan waris, pergi kat sana isi borang, dia akan selesaikan. Disebabkan Covid, mungkin dalam tempoh 2 tahun. Kalau belum Covid dulu 6 bulan, kadang-kadang ada yang 3 bulan, 6 bulan dipanggil untuk perbicaraan. Tak lama pun, 2 tahun pun masih tak lama, berbanding dengan harta 60 bilion tu 40 tahun ada. Betul tak? Sebenarnya bukan sebab apa, sebab tak diuruskan, tak tahu nak menguruskan. Bahkan wasiat juga boleh menjadi sebab lambat. Apabila wasiat, ada waris yang tak setuju, dia akan cabut di mahkamah. Dan kalau dia cabut wasiat itu, keabsahan wasiat boleh dicabut di mahkamah syariah. Tuan-tuan tahulah, nak bercerai pun 4 tahun nak selesai di mahkamah syariah ni. Kalau berebut harta mungkin 2-3 tahun baru selesai wasiat itu sah ataupun tidak. Nak bagi, mahkamah syariah tak boleh bagi, kena buat pula permohonan ke mahkamah tinggi. Sebab selain daripada JKPTG, pihak yang berkuasa untuk menguruskan harta pusaka yang ada dispute, tipu tak tipu, itu pergi ke mahkamah tinggi, dan yang melebihi 2 juta ringgit. Ini yang masih terlaksana. Baru-baru ini telah diluluskan 5 juta pula, baru mahkamah tinggi. Ada pro dan kontra. Saya tak nak cerita panjang bab tu, tapi sebenarnya saya nak cerita topik lain, tapi saya sebut ini dulu sebagai mukadimah, bahawa wasiat kadang-kadang menjadi sebab jadi lambat, bukan sebab jadi cepat. Masa ayah hidup memang pakat, macam nampak setuju je. Apabila ayah mati, masa ayah hidup malu nak lawan harta ayah. Apabila ayah mati, harta kita, bukan harta ayah lagi. Apabila harta kita tak berebut, wasiat pun tak dengar lah. Ialah sebab wasiat dia kepada anak yatim, wasiat kepada ini, mana nak ikut. Itu yang saya kata tadi. Ada buat masjid dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, surau 20 tahun, 30 tahun, bawa ke mahkamah, cabur keabsahan wasiat tersebut di mahkamah. Bukan kalau dia jadi lambat, dah kata tadi wasiat cepat, tak, lebih cepat lagi kalau tak payah wasiat. Syaratnya diuruskan, ada orang nak menguruskan. Maknanya dilantik seorang pentadbir, pergi dekat JKPTG, perbicaraan dia pun akan melantik seorang atau lebih pentadbir.
Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab orang Islam mati dia, harta dia dibahagi secara faraid. Wasiat apa? Faraid ada dah. Faraid ada dah. Wasiat apa? Walau bagaimanapun dari segi agama wasiat adalah sunat. Tapi bukan wasiat pada waris. Sebab tadi Nabi katalah wasiat lil waris. Hak wasiat tu kepada bukan waris. Dan boleh diwasiat hanya 1/3. 1/3 ke bawah. Tak boleh lebih daripada 1/3. Kalau dia wasiat 1/3, sahlah wasiat tersebut. Selain kepada waris, sahlah wasiat tersebut. Tapi sah pun masih bergaduh lagi. Anak-anak tak setuju. Jadi hak mereka semakin kurang. Lawan di mahkamah. Hambat juga jadi. So jangan disalah fahamkan. Saya bercakap di atas dasar saya adalah seorang peguam yang banyak menguruskan kes-kes harta pusaka. About 80% saya punya bisnes adalah harta pusaka. Jadi datang ke ofis dah bayar kepada syarikat wasiat, trustee dan sebagainya 5 tahun tak jalan-jalan. Ada wasiat 5 tahun tak jalan-jalan lagi. Kita bawa ke mahkamah, within a year selesai. Sebab mahkamah civil, mahkamah tinggi, dia punya KPI dia setahun mesti habis kes maksimal. Melainkan ada sebab-sebab yang menghalang seperti COVID dan sebagainya. Sebab COVID kes saya 3 tahun tak habis lagi. Hari Isnin lusa nak kena pergi Taiping. Harta pusaka juga. Jadi saya ada pengalaman. Memang yang disebut orang tadi itu, sebab itu saya kata dia adalah misrepresentation, penyataan yang salah yang menyebabkan orang keliru, pengeliruan fakta. Kita orang Islam mati ada faraid. Tapi yang kata sunat tadi, sunat kalau kita nak sedekahkan pada orang. Tapi adalah lebih baik dia disedekahkan sewaktu hidup daripada selepas mati. Hidup lagi baik sedekah. Kau kata nak bagi 1/3 mati, baik bagi 1/3 masih hidup. Nak bagi habis tak patutlah. Sebabnya ada hadis Nabi SAW, kamu meninggalkan waris kamu kaya adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin. Maknanya tinggal harta, jangan tak tinggal. Kalau ada lah. Okey. Jadi itu yang berkaitan dengan harta wasiat. Sebenarnya memang ada kewajipan wasiat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala suruh bagi wasiat kepada ibu bapa. Sebab zaman jahiliah apabila mati mak bapak tak dapat harta pusaka. Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya beri wasiat. Tetapi ayat itu nasakh dengan turunnya ayat Al-Muwarith, ayat mewaris dalam surah An-Nisa. Batal. Ayat wajib tu batal. Surah An-Nisa cerita pasal apa tu faraid. Bukan lagi wasiat. Maka wasiat faraid menggantikan wasiat. Bukan kata tak boleh buat wasiat. Saya kata tadi tetap sunat hukumnya, tetapi ada peraturan-peraturannya. Okey. Jadi ramai orang memberi tumpuan kepada wasiat harta. Sebab tadi takut kalau mati nanti kena pukul dalam kubur sebab anak bergaduh. Sebenarnya cuba kita tengok dalam Al-Quran, ayat wasiat ni sikit je. Wasiat pasal harta ni. Tapi banyaknya ialah wasiat pasal benda lain. Antaranya وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia memberi nasihat, wasiat, dia menggunakan perkataan apa tu, wa huwa ya'izuhu, maknanya memberi nasihat.
Tapi wasiat juga. Nasihat ni, wasiat ni wasiat iman. Maksudnya nasihat iman juga. Nasihat iman. Anak dia kata ke anak dia apa? La tusyrik billah. Jangan kamu syirik dengan Allah. Sebab apa? Inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik adalah kezaliman yang paling besar. Okey, kalau kita nak dengar ayat yang betul-betul wasiat, lepas itu ayat dia wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wasiat supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Itu ada wasiat. Tapi kalau dalam surah Al-Baqarah wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat dengannya. Begitu juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih agama bagi kamu, maka jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Itu wasiat. Sambung ayat seterusnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu menyaksikan ketika Nabi Yaqub berada di tebing kematian? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi. Dia pun berkata kepada anak-anaknya, wasiat tadi wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub. Ni Nabi Yaqub wasiat pada anak dia apa? Kalau aku mati, kamu nak sembah apa? Kamu nak sembah siapa kalau aku mati? Anak dia kata, aku nak sembah Tuhan kamu ayah, Tuhan bapa kamu Ibrahim, ya, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan yang satu. Itu dia. Kalau kita nak sebut, itu wasiat. Wasiat ini, wasiat agama inilah yang menyelamatkan mak bapak dalam kubur. Gagal meninggalkan wasiat agama inilah yang menyebabkan mak bapak kena belasah dalam kubur. Bukan sebab tinggal harta tak wasiat. Selama saya beramal sebagai seorang peguam, baru seorang datang kat pejabat saya, wasiat dia apa? Adalah muqaddimah dia, bismillah apa semua, bahawa bapa wasiatkan kamu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa bapa berwasiat kepada kamu supaya kamu mematuhi perintah Allah Ta'ala, kamu tidak meninggalkan salat, kamu kerjakan satu-satu sebut. Last sekali banyaklah disebut, 2-3 page juga lah. Tak sampai pun, kalau inti dia tak sampai 2-3 page lah, mungkin 1 page dekat hampir-hampir 2 page. Lain tu bunga ayat atas bawah tu. Yang akhir sekali, bahawa harta yang ayah tinggalkan hendaklah dibahagi secara faraid. Itu je. Tak sebut bagi kereta apa, tak ada. So baru satu. Lebih kurang saya beramal lebih kurang 20 tahun lebih dah. Beramal sebagai peguam 20 tahun lebih. Baru seorang baru datang bagi wasiat macam tu. Wasiat untuk ikut agama. Wasiat inilah yang menyelamatkan. Bukan wasiat itu tadi, wasiat tu dia tak dengar pun. Kalau agama tak ada, bergaduh bukan main. Hai, Nabi Yaqub wasiat, nasihat anak dia tadi tu macam budak kecil ya. Lepas ayah mati nak sembah siapa? Takkanlah anak-anak tu tak tahu nak sembah siapa. Takkan tak didik. Anak lah kecil lagi ke, budak lagi ke. Nabi Yaqub ketika dia nak mati, umur dia lanjut dah, tua sangat dah, dan anak dia pun besar dah.
Tua dah. Dah. Sebabnya wasiat agama ni hari-hari. Wasiat agama ni daripada kecil sampai ke tua. Bukan dah kahwin tak boleh nasihat dah. Perangai orang kita gitu dah kahwin tak boleh nasihat dah. Betul tak? Cuba kita tengok. Sebab kita tak ikut pendidikan Islam yang sebenar. Kalau kita ikut pendidikan Islam yang sebenar, kita ambil contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala perintah tinggalkan Nabi Ismail di bumi Mekah daripada kecil. Tapi dia tak meninggalkan begitu sahaja. Dia hadir, datang, memberikan didikan kepada anaknya dari semasa ke semasa. Pendek cerita, anak dia kahwin pun mari lagi untuk beri wasiat, untuk beri nasihat. Dia sampai ketika itu Nabi Ismail dengan isteri yang pertamanya. Dia datang-datang, Nabi Ismail ada. Semua orang tahu cerita ni, tapi saya ulang balik sebab nak cerita pasal wasiat tadi, nak mengukuhkan hujah wasiat dan nasihat agama tadi. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kalau orang tak nak dengar nasihat, itu orang yang derhaka pada Allah. Orang yang tak nak dengar nasihat ni adalah orang yang angkuh, akan dijauhkan Allah daripada petunjuk. Tak kiralah dia seorang biasa, seorang hebat. Sayyidina Umar, dia berjalan dengan sahabat dia, tiba-tiba ada orang perempuan biasa, tak ada pangkat, tak ada apa. Ya Umar, ittaqullah. Wahai Umar, takwalah pada Allah. Orang kata, kamu tahu tak kamu cakap sama ni? Sayyidina Umar kata Nabi, kalau ada Nabi lepas Nabi Muhammad, Umar nasihat dia ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Itu dia jemaah dengar. Bahkan Sayyidina Umar lah yang bagi nasihat itu ittaqullah. Tapi Sayyidina Umar kata, tak apa, biar dia cakap. Ada cerita selanjutnya, tapi saya nak cerita bab tu. Tapi nak pergi balik kepada kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tadi. Apabila Nabi Ismail ada, isteri ada, dia bercakap dengan isteri tadi tanpa mengenalkan bahawa dia adalah ayah Nabi Ismail. Antara soalan dia ialah, macam mana hidup kamu dengan Nabi, dengan Ismail? Oh, payah juga. Oh, susah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada apa pun. Susahlah dia kata. Mengadu. Maka Nabi Ibrahim berkata, tak apalah, saya nak balik dah ni, lewat dah. Kalau Ismail balik, beritahu kat dia, tolong tukar terah ni tiang ni apa adalah sebut tukar. Nabi Ismail balik, ayah dia tak ada dah. Dia beritahu ada orang datang, sifatnya begini-begini. Oh, tu ayah aku. Dia pesan apa? Pesan dia suruh tukar turus ni. Oh, ayah aku suruh aku ceraikan engkau. Kahwin ni umur berapa dah? Boleh lagi perintah suruh cerai. Lama kelamaan lepas tu datang lagi isteri lain pula. Kebetulannya peristiwa sama Nabi Ismail ada. Tanya macam mana? Alhamdulillah, dengan anugerah Allah hidup alhamdulillah okey. Balik Ibrahim beritahu, kalau Ismail balik beritahu dia kekalkanlah terah ni, tak payahlah tukar. Jadi balik Nabi Ismail, ada orang datang, tu ayah aku, dia bisa apa? Pesan suruh kekalkan. Oh, dia suruh aku jaga kamu, suruh kekal dengan kamu sebagai isteri. Hari ni kalau bapak suruh anak dia cerai isteri, bukan isteri kena cerai, bapak kena cerai. Kalau duduk rumah bapak, tak apalah, abang keluar dengan isteri kalau abah tak suka. Kalau rumah dia, kalau abah rasa pandai sangat, abah keluarlah duduk rumah sendiri. Betul tak? Itulah yang akan berlaku. Sebab tak ikut tarbiyah Islam yang sebenar. Kerana kewajipan taat seorang anak adalah seumur hidup. Bukan dia kahwin habis taat dia. Kewajipan taat seorang anak adalah seumur hidup, sampai ayah dia mati ataupun dia yang mati dulu.
Selagi ayah dia hidup, wajib taat. Kat letak pun dia mati dulu. Itu je. Taat wajib. Itu zaman Nabi Ibrahim. Ada satu kisah berlaku kepada sahabat ataupun tabi'in, di mana anak dia daripada kecil dilatih untuk buat benda-benda baik je. Kalau masuk dalam hadis, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang muda, seorang yang dia daripada kecil tumbuh sehingga jadi muda, sehingga besar, dewasa dalam keadaan taat, beribadah pada Allah Ta'ala. Ialah bawa masjid, bawa kuliah, ya? Bukan ayah je mari kuliah, bawa anak dengar kuliah sekali. Nak tu harap ayah bagi kuliah ke anak, anak tak apa nak dengar, kena bawa sekali anak. Jadi dia macam tu. Sampai tempoh perkahwinan, dia kahwinkanlah dengan seorang perempuan. Anak dia ni pula seorang yang Allah Ta'ala anugerahkan kekacakan. Jadi pasangan dia pula cantik. Orang Melayu kata apa? Bagai pinang di belah dua. Kalau kelapa belah dua tak jadi. Limau belah dua ke apa, tak apalah. Tapi satu hari selepas anak dia berkahwin, dia nak pergi masjid. Lalu dia lalu depan rumah anak dia, nak ajak pergi sama-sama masjid. Dulu belum kahwin, memang ayah bawa pergi masjid. Kecil-kecil bawa pergi masjid. Sekarang ni ayah nak lalu, nak ajak pergi masjid sama-sama. Sampai-sampai dengar anak dia bergurau dengan isteri. Oh, tak apalah, awal lagi ni, orang azam pun tak lagi, mari dulu masjid. Semayang, habis tak ada nampak anak dia, balik. Lalu dengar anak dia masih lagi bergurau dengan isteri. Dipanggil anak dia, diketuk pintu, panggil anak dia. Dia kata, bapak nak kamu ceraikan isteri kamu kerana perkahwinan kamu tidak mendekatkan kamu dengan Allah. Ayah ajar kamu supaya dekat dengan Allah, tapi dengan sebab kamu kahwin, kamu jauh dari Allah. Cerailah. Cerai dia. Cerai. Tapi kisah dia panjang lah. Kisah dia lepas bercerai tu semua jadi lemah, jadi tak bermaya. Cinta sama cinta hot ni hot racun sebenarnya zaman budak-budak sekarang lah. Tapi itu memang betul kasih, sebagai suami isteri halal lah. Akhirnya kahwin balik lah, rujuk balik lah, tapi dengan janji akan tetap taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena. Sebab apa saya bawa isu wasiat iman, wasiat agama ni? Sebab hari ni payah, cabaran banyak. Kita hantar ke tempat yang bagus, tetapi resultnya tak mesti bagus. Contoh, saya ambil contoh je. Benda ni dah banyak orang bincang, tapi saya nak sebut dalam isu wasiat ni. Hantar anak UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Sebab apa? Supaya jadi Islam lah. Betul tak? Tapi tak tahulah kalau pergi sana ambil benda lain, niat lain tak tahulah. Tapi saya sendiri pun adalah orang kata alumni Universiti Islam Antarabangsa juga. Tapi nak beritahu, dekat Universiti Islam Antarabangsa, result dia tak semua keluar jadi elok. Sebab saya nak beritahu cabaran yang ada kat sana. Banyak cabaran dia. Tuan-tuan tahu tak, hok basuh kuih lagi tu bukan budak UIA. Hok bising-bising pasal basuh kuih tu bukan budak UIA. Ada macam mana? Bayang kalau kita hantar anak kita UIA, anak kita pergi ikut orang pergi basuh kuih. Boleh ke basuh kuih? Hak kata boleh, dia bagilah ayat, dia kata apa ni? Wa ta'awanu 'alal birri, bertolong-menolonglah dalam perkara kebaikan. Ni kita tolong boleh baik, bersih baik. Tapi dia lupa dalam Islam al-bir dia ada kaitan dengan akidah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir.
Sebut Allah Ta'ala kata, bukanlah kebaikan itu pandang timur, pandang barat, dasar ke timur, dasar ke barat. Tetapi kebaikan itu, albir itu, ialah beriman pada Allah, hari akhirat, kitab, malaikat, rasul. Iman dulu sebut, barulah sebut wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Barulah cerita pasal bagi harta ke orang tolong orang susah, orang miskin. Akidah dulu. Dan kita baca dah ayat tadi, apa tu, Luqman nasihat dia, la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itulah dosa kezaliman yang paling besar. Sedangkan ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dosa paling besar syirik. Tolong syirik, tolong dosa paling besar. Tapi ada pendapat minoriti. Nak ambil pendapat minoriti, kok majoriti tak nak pakai. Okeylah, kalau nak ambil pendapat minoriti pun bukan tak boleh, tapi kena dengar keterangan dia apa. Orang kata ada pendapat minoriti, tapi apa yang minoriti itu cakap? Sebahagian daripada ulama Hanafi menyatakan boleh, jumhur kata tak boleh. Bahkan jumhur Hanafi pun kata tak boleh. Minoriti saja yang kata boleh. Satu, apabila orang itu kerja dia ambil upah cuci, apabila kena macam ni, orang panggil dia untuk basuh, beri upah kerja, professionalism, kerja. Yang kedua, dibasuhnya bukan kerana dia bersifat kuil, tapi sifatnya kerana tempat itu menjadi tempat perlindungan orang yang ditimpa kesusahan, kena ribut, kena gempa bumi, tak ada tempat nak lari. Itu je tempat dia, bersih sebab orang nak duduk. Dua. Yang ketiga, ialah kerana dipaksa. Kena paksa. Kalau tak mati. Ini berlaku kepada Ammar bin Yasir. Datang berjumpa dengan Nabi, habis dah, hancur lah. Sebab apa? Kena seksa. Mak mati, ayah mati, kena seksa supaya mengucapkan ucapan syirik. Nabi kata, kamu dimaafkan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan orang-orang yang dipaksa ni, sedangkan hati dia tetap kekal beriman. Jadi cerita tadi, hak budak UAE itu bukan kerja tukang basuh, bukan. Pergi kena paksa, tak kena paksa rela. Dan kalau rela, kaedah akidah, kaedah kita ialah ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran kufur. Kalau kita redha dengan kufuran, jadi kufur, bawa kufur. Dan macam mana tu? Tapi UAE, sebab tak heran UAE ni sebenarnya, minta maaf lah, kita kena tengok kenapa UAE diasaskan. Ketika apa? Ketika waktu tu era Islamisasi. Kena faham? Tapi saya tak nak cerita panjang pasal Islamisasi tu, sebab ada pro and cons. Tapi memang dia adalah satu, sama ada dia adalah suatu yang benar-benar dibuat kerana, sebab dalam Islam ni dia ada, kita buat Islam kerana hidayah. Al-Islamul hidayah. Kita buat kerana betul-betul kita nak patuh perintah Allah Ta'ala. Satu lagi dipanggil Al-Islamul jibayah. Islam sebab nak untung. Kalau cakap pasal zakat cepat sebab boleh dapat duit. Lepas apa? Lepas azan. Kita berhenti. Nanti azannya selesai sambung. Tak kisah. Dah sampai dah? 2 minit lagi boleh sampai. Jadi Islam al-hidayah, maknanya Islam ikut Quran hadis.
Islam dibayar ikut untung. Saya tak nak kata macam tu. Tapi dekat UAE ada satu pejabat. Masa saya dulu lah, sekarang saya tahu ada tak. Masa saya dulu, saya masuk UAE pada tahun 1992. First year, Julai intake. Dekat PJ dia ada pejabat itu ialah IIT, Triple IT, International Institute of Islamic Thought. International Institute of Institute Pemikiran Islam Antarabangsa. Pejabat besar dia ada di Washington. Dia punya chairman dia adalah orang bernama John Esposito. Tapi pengasas Triple IT ni orang Malaysia. Orang Malaysia. Antara founder dia orang Malaysia. Triple IT.
Alhamdulillah. Kita sambung sikit boleh kat mana dia? Okey, Triple IT, International Institute of Islamic Thought. Dia diasaskan, antara founder dia orang Malaysia. Tujuan dia ialah nak bercakap pasal Islamic thought, pemikiran Islam. Dan saya berkesempatan bertemu dengan John Esposito yang datang ke UIA bagi ceramah tentang Islam. Mula-mula saya tak berminat nak dengar orang Islam daripada orang kafir, rasa macam tak kena. Tapi fikir-fikir dengan kawan-kawan, kita dengarlah apa dia cakap. Mana tahu kita boleh tanya soalan kat dia. Dia pun cerita pasal Islam, kebaikan Islam. Dia cerita berkaitan Islam dari sudut Islamic values, nilai-nilai Islam. Kebersihan, persaudaraan, tolong menolong, keamanan, semua cakap bagus Islam. Ni semualah bagus cakap Islam, ya. Memanglah kita akui Islam tu bagus, tapi yang cakap ni dia kata Islam bagus tu, kenapa dia kata Islam bagus? Dia tak masuk Islam pun. Tanya dia, Islam ke Prof ni? Tak. Jadi tanya dia, Prof cakap kebaikan Islam, kenapa Prof tak kenapa tuan tak masuk Islam? Grup kami 23 orang tanya. Dia kata, masa saya belajar dulu, saya ada seorang kawan orang Pakistan. Dia pinjam buku saya sampai hari ni tak bagi lagi. Dalam saya 2-3 orang tu ada seorang jenis cepat sikit dia bangun. Terus bangun. Kalau macam tu tuan bodoh, jual syurga dengan harga sebuah buku. Dah tahu Islam benar, tak masuk Islam sebab orang tak mula buku je. Harga buku tolak syurga. Diam dia. Tak boleh nak jawab. Saya nak beritahu, di sana ada projek untuk mengangkat orang-orang tertentu untuk bercakap Islam. Tujuannya untuk deceive people, untuk sesatkan orang. Sebab apa saya cakap macam tu? Values yang diperkatakan itu betul, tetapi dalam Islam values dia mesti berkait dengan akidah. Nilai kebaikan dia ada kaitan dengan akidah. Sebab itu tadi kita dah baca ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Mesti ada kait dengan akidah. Sebab tu kalau nak buat benda-benda pun fikir akidah boleh ke tidak? Tu tapisan yang pertama, mestilah akidah dulu ke tidak? Tu dia. Tapi dicerita pasal Islamic values, tapi dia terputus dengan akidah Islam. Benda ni bukan baru. Kedatangan John Esposito kat kita ni dah ada orang lain datang, dan lepas tu ada orang lain datang. Dan sahabat kita orang Indonesia lebih dulu pada kita datang. Hak datang dekat tu nama dia Snow Hegronje. Ketika Belanda fikir macam mana nak menghapuskan Muslim resistance in Aceh, Indonesia ni kena serang dengan Belanda, satu-satu wilayah tak jatuh ialah Aceh. Aceh sampai sudah tak pernah jatuh ke tangan siapa-siapa. Apa kekuatan Aceh? Kaji tak boleh. Last kali Snow Hegronje pergi belajar Islam di Mekah, masuk Islam dengan nama Abdul Ghafur, datang ke Indonesia, masuk ke pondok-pondok meresap. Sebab nak hancurkan Islam mesti dari dalam, menanamkan fahaman-fahaman yang salah ke dalam orang Islam, memutuskan ikatan akidah dengan kebaikan yang adalah Islam. Apabila berbahas soal kebaikan, adalah kebaikan tak kait dengan akidah.
lalu wujudlah pluralisme dan sebagainya. Tak apa, tujuan kita sama, tujuan kita nak benda baik. Sebab apa? Sebab yang ambil ialah values. Kalau values, orang lain ni pun nak je baik kok, ni nak baik kok dah. Semua agama nak benda baik, apa salahnya kita? Itu dia. Nampak tak? Sebab itu di Indonesia gerakan liberalisme dia lagi dahsyat daripada kita, lebih awal daripada kita. Tapi kita juga merasainya, dan banyak NGO yang ada dalam negara kita tindakan dia begitu. Tapi dia bukan setakat liberalisme yang membebaskan pemikiran orang Islam daripada berpegang kepada sumber-sumber agama, tapi diprojekkan tokoh-tokoh yang diberi nama cendekiawan. Tapi kita rujuk balik dia punya pendidikan, dia bukan belajar Islam pun. Contohnya UIA, banyak ditonjolkan ialah Mustafa Akyul. Mustafa Akyul ni pernah cuba masuk Malaysia, kena tangkap, kena hantar balik keluar. Orang yang liberal marah, kenapa tak diberi ini, menghalang kebebasan bercakap. Dia memang tokoh liberal, dan dia pula tak ada basic background agama. Dia belajar sains politik, tapi dia sebab ada tulis buku yang ada Islam, iaitu Islam and Extreme, Islam without extreme, tulisan dia. Sebab ada nama Islam tu, maka dia dinamakan cendekiawan Muslim, diangkat. Dialah yang kata tidak ada salahnya orang Islam pergi basuh kuih, tanpa memasukkan naratif yang sebenarnya, penceritaan macam mana boleh tak bolehnya, macam mana syarat-syaratnya, macam mana tak nak cerita apa dia pun tak boleh. Buku-buku dia pun tak boleh sampai pada peringkat jadi rujukan. Dia cuma pandangan peribadi. Dalam negara kita pernah ada orang, minta maaf lah, dah mati dah, tapi dipanggil cendekiawan Islam. Tuan-tuan tahu tak siapa? Kasih Ahmad pernah dianugerahkan, dipanggil sebagai cendekiawan Islam. Dia adalah tokoh sosialis, penyokong komuni, sosialis komuni. Tapi kemudian dia dari sosialis kepada Islamis. Belajar apa tak tahu, belajar Islam tak, tapi buat apa tu, menulis berkenaan Islam. Tak belajar Islam, macam mana boleh tulis Islam tu? Sebab tu keluar, kita hanya berpegang kepada Al-Quran, tidak kepada hadis. Jadi tu dialah founder Jemaah Al-Quran Malaysia. Tolak hadis, hanya pakai Quran. Suruh baca Quran, tak kerti baca Quran. Tak kerti baca Quran. Jangan jadi setengah-setengah daripada anak muda kita. Banyak nak komen pasal Islam, tak erti. Apabila isu lepat, saya dah sebut hari Jumaat pasal lepat kan, penyokong lepat, dia kata bagus lepat, orang lain pun dia kata bagus kok. Tapi dalam isu lepat tu, dia keluarkan isu apa, dia nak cakap pasal tu, dia kata mari kita rujuk Al-Quran, surah orang-orang beriman. Kita kena martabatkan bahasa kita. Sebab tu saya baca Quran ikut bahasa kita. Ya Allah, Quran bahasa Melayu ada? Tak ada Quran bahasa Melayu. Quran bahasa Arab. Yang bahasa Melayu tu terjemahan, bukan Quran. Dia kata saya baca Quran, kita kena martabatkan bahasa kita, kena baca kot Melayu. Sebab apa? Memang fail lah, nak baca Quran tak boleh. Sebab tu dia kata macam tu. Jadi banyak macam ni, akibatnya adalah parah. Ini level-level rendah je hok lepas Wan Hizam ni, level-level orang hok tak ada pendidikan je boleh minta maaf lah kalau ada orang hok pendidikan boleh dengar juga. Tapi level elit ada orang lain pula. Saya ambil contoh sekejap, ambil masa saya minit 2 lagi. Contohnya dalam, sebab sekarang ni kita
Teknologi maklumat tu menyebabkan anak-anak kita disumbat dengan benda-benda yang kita tak boleh kontrol. Sebab tu saya kata nasihat, wasiat itu tak boleh putus-putus. Mak bapak kena berperanan. Tengok handphone, tengok apa, jaga, tanya soalan tentang akidah. Walaupun hantar agama pun, walaupun hantar sekolah agama pun, nanti saya sebut satu. Tapi nak sebut ni, tuan-tuan apa nak? Minta maaf lah kalau tak payah tengok pun tak apa. Tapi saya nak sebagai contoh. The Marvelous Quran, Dr. Hani Atchan. Ini orang yang ada level tinggi sikit lah, sebab dia pun bercakap suara putih. Nama channel dia pun The Marvelous Quran. Memang kalau dengar dia punya tajuk-tajuk dia tu memang menarik, orang nak tengok. Tapi dia sebenarnya adalah golongan yang menyeru ke arah jalan yang sesat. Walaupun cakap pasal The Marvelous Quran, dia puji bahasa Quran, tapi dia nak ajak mentafsirkan semula Al-Quran. Kerana apa? Antara hujah dia, Al-Quran tidak boleh ditafsir menggunakan bahasa Arab orang Arab, tetapi menggunakan bahasa Arab Al-Quran. Boleh tak terima macam tu? Kita bercakap dengan bahasa Cina, buku Cina, bukan dengan bahasa Cina orang Cina. Boleh pakai tak kepala otak? Masuk otak tak macam tu? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tu dalam bahasa Arab sebab dia mukjizat yang menentang kehebatan bahasa orang Arab. Kalau dia tak selari dengan bahasa Arab orang Arab, macam mana boleh lawan? Betul tak? Banyaklah fakta-fakta yang diberikan tu, kalau kita cross refer balik, kita buat rujukan dengan kitab-kitab lain, kita akan dapati penyelewengannya banyak. Tapi kalau kita dengar je pernyataan dia, apa yang disembunyikan oleh ulama-ulama yang terdahulu, hari ini saya akan bongkarkan. Oh, dalam bahasa Melayu, oh, ada benda baru nak cerita. Ulama dulu pun sembunyikan. Oh, jahat punya ayat dia. Dan dia nak ajak tafsir semula Quran. Tapi disebabkan masa tak cukup, saya tak boleh cerita panjang pasal ni. Sebenarnya saya memang banyak menceritakan tentang Dr. Hani. Dia punya hujah-hujah dia itu, apa yang ditafsirkan dalam tu, saya ada jawapan-jawapannya. InsyaAllah kalau ada masa lain lah, boleh. Tapi terakhir saya nak sebut ialah, bayangkanlah, tadi hantar UAE kan, tak boleh harap juga, kena tanya. Hantar tahfiz pun tak boleh harap juga kan. Satu, seorang bapak datang kat saya, Ustaz tolonglah anak saya, dia ni belajar malas. Jadi saya pun pujuk dia masuk tahfiz. Jadi dia tak nak. Tak apa, abah beli smartphone. Oh, dapat smartphone. Masa tu baru smartphone. Nak masuk tahfiz. 6 bulan kena panggil dia, Ustaz, tunjuk handphone. Dalam handphone, dalam dia ada apa? Bahawa dia ada konteks dengan missionaries Kristian. Dia dah agak terlanjur dah nak ikut Kristian, pergi tahfiz. Dan saya nak beritahu, ada satu NGO, kononnya NGO Islam tapi liberal. Dulu dia belajar tahfiz di Malaysia, tamat 30 juz Al-Quran, pergi Mesir Syubra, ambil Al-Quran wal Qiraah, balik buat master kat sini, buat PhD dekat UK. Dia ni menjadi jurucakap kepada satu NGO yang mempromosikan Islam liberal. Dah nak percaya ke siapa? Bukan isu percaya pada percaya siapa, tapi isu jaga kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita. Kita jangan percaya semua orang. Sebab apa yang di luar sana kita tak tahu. Menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang datuk sekalipun, sebagai seorang abang, memberi nasihat, wasiat. Itu yang saya sebut tadi, wasiat. Sebagaimana wasiat Nabi Yaqub pada anak-anaknya. Jadi saya tinggal sampai kat situlah, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Kalau ada masa diizinkan Allah, kita bercakap lagi. Saya ingat nak bercakap hak sambung dengan Jumaat hari tu, tapi saya fikir tak apalah, Jumaat tu kalau ada lain Jumaat pula kita sambung hak Jumaat tu. Jadi kita cerita pasal ni, tapi sebenarnya lebih kurang je, insya-Allah. Aku
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام سيل الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.